Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan CS17 akan membentangkan tajuk kami iaitu penghayatan rukun negara dalam memperkukuhkan modal insan. Dalam tajuk ini, kami akan membincangkan tentang penerangan, kepentingan, peranan dan impak rukun negara. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pembuka bicara bagi tajuk penghayatan rukun negara dalam memperkukuhkan modal insan, marilah kita merenung kembali beberapa peristiwa yang berlaku di negara kita yang seolah-olah terlihat menggugat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Antara peristiwa yang berlaku sedikit sebanyak menyentuh sensitiviti perkauman, mencabar kedudukan institusi Raja-Raja Melayu dan lain-lain lagi. Hal ini akan membuatkan kita berfikir, adakah wujud lagi perpaduan di kalangan rakyat Malaysia? Di manakah perginya nilai-nilai murni yang sepatutnya terpahat di dalam hati kita selaku warga negara Malaysia? Kerana itu, marilah kita kaji kembali apa itu rukun negara dan apa yang terkandung dan termaktub di dalamnya. Saya akan menerangkan maksud di sebalik prinsip rukun negara. Rukun negara ada 5 kesemuanya. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip rukun negara yang pertama ini memberi erti dan konteks bahawa bangsa dan negara diwujudkan atas ikatan agama dan kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan. Melalui kepercayaan inilah masyarakat dapat melatih pemikiran, perbuatan dan pertuturan yang membawa manfaat serta kebaikan, seterusnya menjadikan negara ini negara yang berdaulat. Hal ini kerana semua agama mengajar ke arah kebaikan dan bukan sebaliknya. Meskipun Islam merupakan agama rasmi di Malaysia, tetapi agama lain seperti agama Hindu dan agama Buddha atau kepercayaan lain boleh diamalkan dengan bebas dan aman oleh semua masyarakat. Perilaku yang membezakan individu atas alasan berbeza pandangan dan ajaran agama adalah dilarang sama sekali. Ketiadaan pegangan agama akan meruntuhkan kepribadian individu, seterusnya menjejaskan bangsa dan negara. Disebabkan itulah, kepercayaan masyarakat kepada Tuhan atau ajaran agama adalah penting. Menyedari hal ini, prinsip kepercayaan kepada Tuhan telah dipilih sebagai prinsip pertama dalam rukun negara. Rukun negara yang kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara, merujuk kepada amalan sistem demokrasi berparlimen dan raja perlembagaan. Kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara merupakan lambang perpaduan rakyat. Setiap warga negara hendaklah memberikan seluruh taat setia kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan sedia berkorban demi negara. Seterusnya, prinsip ketiga dalam rukun negara iaitu keluhuran perlembagaan. Perlembagaan negara mengandungi perundangan tertinggi yang digunakan sebagai sumber rujukan bagi hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan, perundangan, kedudukan dan hak sosio-ekonomi rakyat. Perlembagaan negara ini telah dikupal dengan kata sepakat semua kaum dan semua pihak di negara ini. Disebabkan oleh itu, ianya tidak boleh dipersoalkan oleh mana-mana individu atau mana-mana pihak sekalipun. Setiap warga negara Malaysia hendaklah menerima, mematuhi, menghormati serta mempertahankan keluhuran dan kemuliaan perlembagaan negara demi keharmonian negara. Prinsip rukun negara yang keempat pula ialah kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang memberi maksud bahawa setiap rakyat mempunyai taraf yang sama di sisi undang-undang. Undang-undang negara perlu diterima dan dipertahankan kedaulatannya kerana tanpa adanya undang-undang, negara tidak dapat mencapai keamanan dan kestabilan.
undang-undang berfungsi untuk mengawal serta mewujudkan persekitaran yang aman dan makmur. Oleh yang demikian, undang-undang hendaklah dipatuhi agar masyarakat dapat hidup dalam suasana yang tenteram tanpa sebarang bentuk kekicauan. Yang terakhir, prinsip yang kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini berkait rapat dengan perkembangan personaliti dan tingkah laku setiap rakyat. Ia bertujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki sasiah yang mulia dan berbudi pekerti. Dalam membentuk perhubungan antara satu sama lain dalam masyarakat pelbagai kaum di negara ini, kesopanan dan kesusilaan amat penting bagi mengelakkan pertelingkahan seterusnya mewujudkan sebuah masyarakat yang harmoni. Prinsip ini menjadi panduan agar keharmonian negara sentiasa terpelihara. Assalamualaikum. Kita akan masuk ke bahagian kepentingan rukun negara dalam membangunkan modal insan. Yang pertama, ia adalah untuk melindungi perpaduan masyarakat kita. Di sini kita tahu bahawa masyarakat hendaklah berganding bahu untuk menguatkan lagi ikatan sesama bangsa bagi membentuk negara yang aman. Dengan rukun negara ini, kita akan dapat membentuk satu bangsa yang bersatu di mana masyarakat mempunyai semangat kesetiaan tanpa mengenal bangsa dan kaum. Yang kedua pula adalah untuk mewujudkan masyarakat yang bertolak ansur. Kenapa pentingnya tolak ansur ini? Bagi Malaysia yang mempunyai masyarakat majmuk, sikap saling tolong-menolong dan menghargai kepentingan kaum dan bangsa lain adalah sangat penting bagi menjamin keamanan kita tanpa penindasan terhadap mana-mana bangsa, kaum dan juga agama. Jadi, melalui prinsip kesopanan dan kesusilaan ini, ia mahukan kita setiap individu untuk mengutamakan sikap bertolak ansur dan hormatkan adat bersama orang bangsa lain tanpa menyinggung mana-mana perasaan. Selain itu, kita juga dapat melahirkan individu yang adil dan relevan. Seperti prinsip kedaulatan undang-undang, ini membuktikan bahawa Malaysia mempunyai satu undang-undang yang adil dan bebas prejudis, di mana setiap individu yang disabitkan kesalahan akan dikenakan hukuman setimpal tanpa mengambil kira darjat, pangkat, bangsa dan kaum. Ini menandakan bahawa setiap individu adalah sama di sisi undang-undang dan tiada apa yang dapat menjamin kebebasan masing-masing. Akhir sekali, kita juga dapat mencapai masyarakat yang setia dengan pemerintah seperti apa yang dikatakan dalam prinsip yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara kita. Sebagai masyarakat, kita hendaklah menghayati konteks ini yang mahukan kita untuk setia menjunjung nama Malaysia. Hubungan yang baik dengan pemerintah dan juga masyarakat adalah penting bagi menjaga keselamatan dan keharmonian kita. Sebagai contoh, jika terdapat mana-mana individu yang menetap di luar daripada Malaysia dan menghadapi apa-apa kesusahan, akan dibantu serta-merta oleh Kedutaan Malaysia sebagai wakil yang di-Pertuan Agong dengan alasan ini adalah tanggungjawab mereka. Begitu juga dengan masyarakat Malaysia, kita hendaklah menunjukkan kesetiaan yang mendalam ke atas pemerintah-pemerintah kita kerana ini adalah tanggungjawab yang harus dipikul setiap bangsa. Seterusnya, peranan rukun negara. Prinsip di dalam rukun negara jelas menjadi pegangan hidup masyarakat Malaysia. Ia bertujuan menyemai nilai keagamaan, menanam semangat patriotik yang tinggi dan bersatu padu, menyanjung dan mempertahankan perlembagaan negara, mentaati undang-undang dan sentiasa membantu dan bekerjasama dalam masyarakat yang berbilang kaum. Prinsip pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Menekankan tanggungjawab individu sebagai makhluk Tuhan dan mentaati segala ajaran agama. Melalui ajaran agama, individu menyedari bahawa sebagai makhluk Tuhan, mereka seharusnya bertimbang rasa, bersyukur, berkeyakinan dan bersederhana dalam kehidupan. Keperluan spiritual ini perlu diterapkan agar modal insan menjadi individu yang memiliki nilai akhlak dan moral yang terpuji. Seterusnya, prinsip kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Menekankan tanggungjawab setiap individu sebagai rakyat kepada negara supaya mencintai dan melindungi Malaysia.
Setiap rakyat perlu memberi taat setia kepada ketua utama negara iaitu Yang di-Pertuan Agong dan ketua negeri, sama ada Sultan, Raja, Yang di-Pertuan Besar atau Yang di-Pertuan Negeri. Dengan itu sekaligus dapat melahirkan modal insan yang mempunyai sifat bertanggungjawab, semangat patriotik dan sanggup berkorban serta menyumbang masa dan tenaga untuk negara. Prinsip ketiga iaitu keluhuran perlembagaan. Menekankan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan kemuliaan perlembagaan negara sebagai undang-undang tertinggi negara. Perlembagaan negara berfungsi memberi perlindungan kepada setiap warga negara mengenai hak dan keistimewaan mereka di dalam negara. Keluhuran perlembagaan menuntut rakyat untuk menerima, mematuhi, menyanjung dan mempertahankan perlembagaan negara. Prinsip keempat iaitu kedaulatan undang-undang. Menekankan tanggungjawab insan sebagai ahli masyarakat yang seharusnya mematuhi undang-undang dan peraturan negara. Undang-undang negara tidak boleh dipersendakan kerana kekuasaannya yang tinggi, sebaliknya ia mesti dihormati dan dipatuhi. Undang-undang memastikan setiap individu di dalam negara ini terjamin kebebasan mereka. Kedaulatan undang-undang perlu dipertahankan bagi menjamin keadilan dalam setiap individu. Prinsip yang terakhir iaitu kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan menekankan pengamalan nilai murni dalam setiap individu. Sifat individu yang bersopan santun dan berhemah mulia adalah amat penting dalam pembangunan modal insan. Nilai murni kesopanan dan kesusilaan melambangkan kepribadian seseorang. Ringkasnya, pengamalan nilai murni dapat menjamin kehidupan masyarakat yang harmoni, saling hormat menghormati antara satu sama lain. Yang terakhir, kami akan membincangkan tentang impak atau kesan rukun negara kepada individu, masyarakat dan negara. Impak rukun negara kepada individu adalah dapat memupuk sifat cintakan negara. Bagaimana? Dengan menghayati prinsip yang kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Mengapa? Jika seseorang itu mengetahui betapa sukarnya untuk membina dan memajukan sebuah negara, mereka akan menghargai jasa para pentadbir negara. Impak rukun negara yang kedua kepada individu ialah melahirkan individu yang mampu mematuhi arahan dengan baik. Rukun negara dapat diklasifikasikan sebagai undang-undang. Jika ini diterapkan, maka kadar jenayah di negara ini dapat dikurangkan. Ini boleh didapati jika seseorang itu memahami maksud kedaulatan undang-undang. Impak kepada masyarakat pula, yang pertama adalah semestinya dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Umum sedia maklum bahawa rukun negara adalah teras kepada perpaduan. Ini disebabkan tidak kira siapa, rukun negara tetap diaplikasikan dari pemimpin sehinggalah rakyat biasa. Yang seterusnya dapat melahirkan manusia yang bersikap saling hormat menghormati. Hal ini berkait dengan prinsip yang kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan. Semua orang sukakan kebaikan, bukan? Jadi tidak hairanlah jika prinsip yang kelima ini digunakan di dalam kehidupan seharian kepada sesama manusia. Masyarakat akan hidup dalam persekitaran yang harmoni. Contohnya, pelbagai kaum dapat hidup bersama di dalam satu tempat kerana tiada yang mempertikaikan kepercayaan agama masing-masing. Dan yang terakhir, rukun negara kepada negara boleh menjana kestabilan politik dengan menerapkan prinsip ketiga iaitu keluhuran perlembagaan. Pemimpin yang adil dapat dilahirkan. Dari kestabilan politik ini, ekonomi negara juga dapat dipulihkan, tambahan pula di dalam musim pandemik COVID-19 ini. Kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air ini hendaklah memahami dan menghayati segala yang terkandung dalam prinsip rukun negara. Malahan, kita wajib menyampaikan warkah ini kepada generasi yang akan datang. Kita tidak akan kekal selamanya di bumi ini kerana ia bakal diwarisi oleh keturunan kita. Maka apabila tiba masanya, mereka pula yang akan menjaga negara kita.
Dengan itu, marilah kita bersama dalam menjaga keharmonian dalam negara, khususnya masyarakat majmuk kita, agar terus wujudnya perpaduan antara kita. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.